Okay. Continue. Mana? Mana tengok saya. Ni? Ada dah. Tak gelak pun. Tak ada. Okey. Boleh? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa lah. Saya cuba nak habiskan dalam 3:45. Jadi kalau saya tergalit tu bagi tahu sebab asal awal kan. Asal awal jadi kita habis lambat nanti tak ada nak bersiap. Orang perempuan ni nak bersiap tahulah. Kan? Kalau orang lelaki ya. Cuba ya. Baik. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa auladina wa ashabina wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zakkirna ma nusina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita baca muka surat 47. Ya, amalan yang kelima. Amalan yang kelima ya. Amalan ini ada kaitan dengan hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Iaitu bila kita tengok balik hadis yang keempat menceritakan tentang menziarahi orang sakit dan juga menziarahi saudara. Jadi hadis yang kelima ini dia lebih fokus kepada menziarahi saudara. Ya. Disebut di sini saudara sesama Muslim. Ya. Baik, saya baca terus hadis ini ya. Ma min muslimin. Ma min muslimin maknanya mana-mana. Ma min abdin muslimin, mana-mana hamba yang Islam lah. Ya. Ata akhallahu, yang datang, yang pergi kepada saudaranya. Ya, maknanya yang menziarahi saudaranya, lahu. Ya, saudaranya. Akhan tu saudara, akhun. Kita sebut kalau orang perempuan ukhtun, orang lelaki akhun. Selalu sebut akhawat tu ramai. Akhawat tu ramai ya. Akhallahu, dia menziarahi saudaranya, yazuruhu fillah, menziarahi semata-mata kerana Allah. Dia pergi ke situ semata-mata kerana Allah. Illa nadahu munadin minas sama. Adalah atau nada munadi ni ada penyeru di atas sana di langit. Jadi maksud kita faham penyeru di atas sana siapa dia? Malaikat. Malaikat akan menyeru kepada dia. Ya, menyeru untuk dia. Nadahu, menyerulah untuk dia, munadin, oleh orang yang menyeru. Tu kalau nak terjemah secara wording lah. Ya, jadi kita faham maknanya malaikat menyeru kepada dia, untuk dia, bukan kepada dia. Kalau kita bahasa Melayu kepada dia, kita minta kepada dia, tapi sebenarnya di sini maknanya malaikat menyeru untuk dia. Untuk dia, minas sama, daripada langit. Apa dia malaikat kata ya, wa tabat lakal jannah,
engkau adalah watabat, engkau adalah orang yang baik. Malaikat kata kat dia, ya, engkau adalah orang yang baik. Laka, untuk engkau, al-jannah, syurga. Itu makna dari segi maknanya, saya kata perkataan demi perkataan lah. Jadi malaikat berdoa untuk dia, iaitu malaikat kata engkau adalah orang yang baik dan syurga adalah tempat yang baik untukmu. Wa illa qala Allah fi malakuti arsyihi. Ya. Atau kalau tidak pun maka Allah di atas arasy dia. Kalau tidak pun Allah, ya, dia kata yang berada di arasnya, jangan tanyalah aras ni, ya, susah nak faham, saya nak bagi faham pun tak pandai, terima sajalah Allah yang berada di aras sana, ya, akan berkata, zara fiyya, hambaku telah mengunjungi saudaranya kerana aku. Zara tu maknanya ziarah, ya, wa alayya qirahu, ya, dia menziarah kerana aku, maka aku wajib memuliakan dia. Wa alayya, wajib ke atas aku, Tuhan kata, qirahu, memuliakan dia. Qirahu, memuliakan dia. Falam arda bilahu biqara dunal jannati. Aku tidak reda. Falam arda, aku tidak reda, Tuhan kata, lahu biqira, jika memberi kepadanya pahala yang lebih rendah. Lebih rendah? Dunal jannati. Lebih rendah daripada syurga. Jadi maknanya dapat syurga lah dia sebab dia menziarah saudara dia. Baik sekali lah. Ya, Dr. Faizah pun baru balik ya pada kampung. Orang yang kampung dekat-dekat ni kena, ya, kerja yang paling ringan, ya. Jadi apa orang kata, hadis ini bermaksud sama jugalah seperti mana 4 hadis yang kita baca tu, bagi orang yang menziarahi keluarga saudara dia, Tuhan janjikan kepada dia syurga. Ya. Baik, kita tengok apa ni uraian dia. Mengunjungi saudara sesama Muslim jelas lebih ringan dibandingkan dengan bersedekah susu. Memang ayat inilah bab kata orang sampai boleh hafaz. Kan? Baris pertama tu tak payah tengok, boleh baca terus. Setiap amalan tu bila huraian, itulah ayat yang mula diletakkan, ya. Jadi amalan ini mengunjungi saudara sesama Muslim adalah lebih ringan berbanding bersedekah susu. Sekalipun amalan ini dapat menghantar, sekalipun ringan amalan ini, ya, ringan amalan ini, ianya dapat menghantar pelakunya ke dalam syurga. Sebagaimana firman Allah, hambaku telah mengunjungi saudaranya kerana aku. Hadis tadilah, maka aku wajib memuliakan dia. Tuhan kata, dia pergi menziarah keluarga dia tu kerana aku. Jadi kita niatlah kita nak balik ziarah keluarga dia, kita tu semata-mata kerana Allah, ya. Aku tidak reda jika memberikan kepadanya pahala yang lebih rendah dari syurga. Selain masuk syurga, ia dapat berbagai keutamaan lain seperti mana berikut. Ini keistimewaan yang kita dapat bila kita menziarahi keluarga kita. Pertama, berada pada derajat yang tinggi di syurga setelah derajat para nabi. Ziarah keluarga, ya. Mendapat derajat yang tinggi di syurga setelah derajat para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Sebab ada hadis Nabi bersabda, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Mau tak? Nabi tanya sahabat, mau tak aku beritahu kepada kamu orang yang termasuk ahli syurga? Ala ukhbirukum, Nabi kata, mau tak aku bagi tahu birijalikum, dengan orang-orang yang di kalangan kamu ni, di kalangan kamu yang ramai ni, min ahlil jannah, termasuk ahli syurga. Nabi kata, an-nabiyyu fil jannah. Pertama, nabilah, para nabi memang masuk syurga. Ya. Yang keduanya, as-sadiqun fil jannati, orang siddiq di syurga. Apa maksud orang siddiq? Orang siddiq, orang siddiq.
Ya, orang yang membenarkan Nabi. Maknanya orang yang beriman dengan Nabi. Bila sebut orang yang beriman dengan Nabi ni, kita kena jagalah syahadah kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena jagalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang membenarkan, ya, orang yang membenarkan Nabi itu masuk ahli syurga juga. Kemudian wasyahidu fil jannati. Seorang syahid juga berada di syurga. Warrajulu. Ya, 1, 2, 3. Yang keempat, warrajulu yazuru akhahu fillah. Seorang lelaki yang menziarahi saudaranya kerana Allah. Fi janibil misri. Saudara dia duduk jauh, nun ujung kampung. Kita kata nun ujung kampung lah. Fil jannati. Juga akan masuk syurga. Hebat. Jadi seorang yang menziarahi keluarga dia, yang dia sebut ujung kampung tu maknanya jauh lah kan. Jauh lah tu. Juga masuk syurga. Jadi itu satu. Jadi insya-Allah berdoalah supaya kita boleh buatlah balik menziarahi keluarga. Ya. Baik. Yang kedua, di syurga sana ia berada dalam bilik-bilik transparan yang sangat indah, mengagumkan. Bila dah masuk syurga tu, dia berada di bilik-bilik yang transparan. Hadis Nabi kata, ya, inna fil jannah, glass house. Inna fil jannati ghurafan. Dalam syurga itu ada bilik. Inna, sungguhnya dalam syurga itu bilik. Jadi ghurafan ni maknanya bilik, banyak bilik. Dia tak kata al-ghuraf. Kalau al-ghuraf satu je, tapi ghurafan banyak bilik. Zawahiraha min bawatiniha. Maknanya kita duduk dalam, kita nampak luar. Wa bawatiniha min zawahiriha. Samalah kita duduk di luar, nampak di dalam. A'addaha. Tuhan sediakan bilik-bilik itu lil mutahabbina, untuk orang yang saling berkasih sayang. Al mutahabbi, mahbub, muhabbatin. Untuk orang yang saling berkasih sayang, dua-dua pihak. So kita ni kena saling berkasih sayang lah. Sikit-sikit tu jangan kecil hati sangatlah. Kan? Kalau kawan kita mulut laser pun maknanya kita tak apalah. Doalah supaya dia esok tak laser lagi lah. Tumpul laser dia. Kan? Orang Kedah laser memanjang. Itulah cerita. Tak apa, dia bertemu Kedah sama Kedah sama. Sama-sama faham. Bertemu Kedah dengan Johor. Ya, berkasih sayang dengan laser, kata oleh Datin Fadilah. Ya. Mutahabbina fihi, ya. Wal mutazawirina fihi, saling ziarah. Ziarah menziarahi. Kita di samping kita berkawan, berkasih sayang, kita kena ziarah menziarahi samalah. Ziarah menziarahi. Sekurang-kurangnya raya lah. Sekurang-kurangnya kan kita buatlah grup pergi rumah dia rombongan, tak apalah. Kan? Mutazawirina fihi wal mutabazilina fihi, dan saling al-mutabazilina, saling beri memberi. Saling memberi. Saling memberi hadiah. Hari jadi dia kita bagi, hari jadi kita bagi. Kita masak apa pun sebab dia jiran kita, kita bagi. Dia masak pun. Maknanya apa-apa sajalah saling beri memberi. Jadi orang itu semua masuk syurga. Agaknya kita yang ini kira alhamdulillah kan, selesailah ni. Ada duk bergaduh dengan siapa-siapa lagi. Dia tua-tua ni jangan duk bergaduh lah. Kalau bergaduh pun kira ya. Habis rasa yang ini insya-Allah mudah-mudahan. Ya, kita berdoalah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon syurga-Mu ya dengan kebajikan-kebajikan yang kami buat ni. Ya. Jadi itu yang kedua ya, berada dalam bilik-bilik transparan dalam
syurga. Ya. Baik, yang ketiga, ia akan diiringi oleh 70,000 malaikat dan mendapatkan doa dari mereka. Maknanya bila kita pergi ziarah tu, 70,000 malaikat mengiringi kita dan berdoa kepada kita. Masya Allah. Hebat. Ya, cuma kita tak nampak aja malaikat. Sebab itu dikatakan malaikat tu lebih banyak daripada orang. Dengan seorang diiringi oleh 70,000. Itulah berkatnya ya. Tapi ingatlah bila pergi ziarah tu kena lillah. Lillah ya. Sambil bukan sekat iring saja berdoa. Rasulullah bersabda, ya Aba Ruzain, wahai Aba Ruzain. Rasulullah kata, innal muslima, sungguhnya seorang muslim, iza zara. Apa maksud zara? Ya, apabila dia ziarah saudaranya sesama muslim. Ziarah saudaranya sesama muslim, di sini dia kata, iza zara akhahul muslim. Iza zara akhahul muslim syayya'ahu, mengiringi dia sama-sama dengan dia itu sab'una alfa malakin. Sab'un, apa maksud sab'un? 70. Alfa, alfun? Ya. 70,000 malakin. Malaikat. Yusalluna alaihi. Malaikat-malaikat itu bersalawat kepada dia. Yaquluna. Malaikat itu juga berdoa kepada dia. Ya, berdoa kepada dia. Allahumma, ini doa malaikat. Allahumma kama wasalahu fika fasilhu. Ya Allah, sebagaimana ia telah menjalin hubungan dengannya keranamu. Fika tu. Wasala. Wasala, dia menjalinkan hubungan. Hu tu kembali kepada saudara dia. Menjalinkan hubungan dengan saudaranya itu fika kerana engkau. Kerana engkau fasilhu, maka jalinkanlah hubungan dengannya. Malaikat minta supaya Tuhan jalinkan hubungan dengan si ziarah ni. Apa maksud jalin hubungan? Jalinkanlah hubungan dengan dia. Maknanya di situ dia kata maksudnya jalinkan hubungan ni maknanya dia pergi ziarah. Jadi Tuhan berikanlah dia pahala. Itu satu. Kemudian banyak lagi lah kebaikan-kebaikan yang Tuhan bagi. Rasa seronok. Kan bila kita balik tu kita jumpa adik-beradik kita apa semua kan rasa seronok. Kan? Jadi macam-macam lah. Maknanya rasa bahagia, rasa tenang. Itu semua kurniaan Allah. Yang kita kata hasil daripada doa malaikat. Masya Allah. Kita rasa biasalah lama tak jumpa, seronoknya. Tapi jangan ada orang lama tak jumpa balik-balik bergaduh terus. Kan? Sebab mungkin nawa itunya dah tak betul daripada awal kan. Terutama sekali bila kait dengan ceramah semalam. Apa ceramah semalam? Saya dengar sampai pukul 11 saja. Sebab semalam di klinik doktor panggil. Jadi tak dengarlah sampai habis. Saka kan? Pengurusan harta. Nawa itu balik nak tuntut harta lah kan. Sampai-sampai muka pintu disemburnya dengan penyapu. Larilah apa lagi nak buat. Habis. Sedih. Ya. Sebab itulah sebelum apa-apa ni selesai. Sebelum apa-apa selesailah. Sebelum masa hidup kita selesailah. Ada sikit-sikit sebanyak tu selesailah. Jangan biar. Jangan kita kata, alah dia orang selesailah masa kita tak ada. Alah anak-anak saya baik, bagus, semua universiti, kerja besar-besar, tinggi-tinggi. Oi, jangan. Sebab itu Saidina Ali pesan. Saidina Ali pesan, uruskan harta kamu, selesaikan apa yang kamu nak buat sebelum kamu meninggal. Sebab jangan harap anak-anak kamu akan uruskan untuk kamu, bagi pihak kamu, sebab dia juga sibuk dengan dunia dia. Semalam dia nasihatkan apa yang kita baca. Saya tak dan dengarlah yang tu apa yang dia nasihatkan. Ya.
Ada rakaman tak dengar lagi rakaman tu. Walaupun sikit, jangan kata alah sikit je harta saya. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Mesti kena selesai, kalau tidak jangan. Sebab selalunya bila dah meninggal ni, orang yang immediate dengan dia tu yang akan cucuk dulu. Siapa dia? Kalau orang yang immediate dengan dia. Menantu kita. Menantu lah. Sama ada lelaki atau perempuan. Menantu. Walaupun dia baik macam mana pun dia. Yelah. Susah nak cakap lah ya. Itulah kata ya. Pasal diarah ni. Paling lama kata 3 hari, buatlah bereaksi. Udah 3 hari, jangan cerita yang 3 hari. Ya. Maknanya dia 3 hari tu maknanya jangan lama. Ya, itu maksud dia, nanti kita akan jumpa. Ya, tapi dia tak sebutlah 3 hari. Kita orang Melayu cakap 3 hari tu. Kita kalau sebut kalau sekarang sebut 3 hari, masya-Allah panjanglah. Kita nak balik pun 3 hari tu saja kan. Tapi maknanya kalau 3 hari tu kita rutin lah berapa orang adik-adik kita dia dapat seorang sikit. Kalau kita tunggu dekat dia, bawa beras sendirilah. Dia tak berikan. Kalau nak tunggu sampai 3 hari. Apa maksud dengan bawa beras sendiri tu? Kalau orang dulu dia tak ada duit. Beraslah, bawa beraslah. Kita sekarang tak nak bawa beras. Bawa W tu. Jangan BMW saja bawa balik. Dia tak payah W tu. Kan? Jadi tu dah ceritanya. Dia kena bagi no. Itu maksud dia 3 hari tu. Singkatlah sebab dulu nak sampai ke situ pun ambil masa kan. Macam Nabi nak pergi daripada Mekah ke Madinah 40 hari baru sampai. Itu dalam keadaan aman. Kalau keadaan tak aman, saya tak tahu pula, saya tak jumpa. Tapi saya rasa kalau kata ada hadis pun kita tak jumpa mungkin. Tapi menasabah kita orang Melayu macam itulah. 3 hari tu tengok kepada keadaan jauh. Jauh. Yalah kekangan-kekangan yang ada untuk kita nak kurang daripada situ. Maknanya kalau nak pergi dengan sehari, tak berbalik ke, penat pun tak habis lagi kan. Jadi bila kita 3 hari tu elok. Dia tak kata 4 hari. Pasal kita ni apa-apa pun digalakkan janggal. 1, 3, 5, 7. Ziarah. No, ziarah keluarga lah. Ya, 3. Masuk hari yang keempat tu kira pandai-pandai cari sendiri. Pandai-pandai cari makan sendiri ya. Sebab dia tak mau kita mempertahankan tuan rumah sama. Nak panjang-panjang 3 hari lah. Ya. 1 hari je lah. Sekejap tapi sekarang memang iyalah kan. Jangan kata orang lain nak balik rumah lama tu. Tak mau dah, baik duduk homestay ya. Itulah nak buat macam mana. Ya. Trend yang itu kita tak boleh nak ambil kira sangatlah sebagai satu hukum atau peraturan. Raya lah. Itulah memang dia. Kalau 2 orang pun tak berani pula nak duduk rumah tu, usang. Ya? Macam-macam lah tafsiran nak keluar daripada rumah tu. Jangan duduk rumah tu, tafsirannya macam-macam. Terpulanglah kepada kita punya emosi lah, perasaan, kita punya nostalgia kan. Nostalgia kita. Macam saya lah sekali balik rumah mak saya, tidur 50 orang. Kecil, besar, cucu, cicit, semua ada. Aurat jaga je lah. Benarnya duduk tutup je lah.
Tapi sebab luas tak luas, nak rumah kampung kan. Tapi dah sebab dah semua tak mau pergi, nak duduk situ seronok, berjaga sampai ke siang. Bersembang apa semua seronok, sebenarnya seronok. Tapi sekarang ni tak ada dah. Sebab mak saya pun dah tak ada dah. Mak saya pun pergi tumpang duduk dengan anak-anak. Dulu memang boleh kata macam sampai sekarang tengok gambar jadi macam sotong kering. Jadi jemaah haji di Mina. Seronok semua. Seronok, memang seronok, sebenarnya seronok. Baik, jadi itu ya. Nabi kata ya, malaikat menziarahi dia ya. Baik. Kita sambung lagi. Sambung ya, muka surat 49 tu. Ketika jadi malaikat berdoa ya, malaikat minta kepada Allah, jalinlah hubungan dengannya. Ya, jalinlah hubungan dengan dia itu dengan memberi pahala. Jadi dia jadi seronok. Macam-macam lah. Maknanya sesuatu, maknanya benda yang baik-baik belakalah yang kita dapat bila kita menziarahi saudara kita ya. Jadi di akhirat esok kita masuk syurga. Ketika mengunjungi saudara mara sesama Muslim, hendaknya seorang hamba meniati dengan niat ikhlas kerana mengharapkan redha dan kecintaan dari Allah Ta'ala. Jadi balik ziarah tu janganlah niat bercabang lah. Kita balik semata-mata maknanya kerana Allah, mengharapkan keredaan Allah, maknanya sesuatu yang baik nak ziarah dia ya. Bukan kerana mengharapkan materi duniawi dari saudaranya, maknanya harapkan material dia lah. Ya, nak pergilah rumah kak ni kalau selalu pergi rumah dia takat baju kain batik semua lepas. Tu. Nak pergilah rumah adik ni, dia masak sedap, kita duduk macam permaisuri je. Duduk atas kursi je, dia hidang semua. Jadi balik sekali-sekala kan. Dia nak buat soal dia. Tapi kita jangan niat macam tu. Kalau niat macam tu, kalau kita tak dapat, kita pergi tak boleh dapat macam tu kan. Kecewa. Dia tak jadi. Seperti benda yang kita harap tu tak dapat kan. Jadi dia masalah lah kan. Jadi pendeknya kita balik tu kerana Allah ya. Rasulullah bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang lelaki, disebut ni lelaki lah, termasuk kita orang perempuan samalah, menziarahi saudaranya pada satu kampung lah. Dia pergi satu kampung lah ya, mengunjungi saudaranya. Apa orang kata, yalah, maknanya kita kata balik kampung lah ya. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Tuhan utuskan malaikat tangkap dia tengah jalan. Kita kata pintulah. Malaikat jumpa dia di tengah jalan. Nak balik tu. Itu maksud dia. Fa arsadallahu lahu. Ya? Ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi, ketika malaikat tu jumpa dengan dia, ya. Ketika malaikat itu maknanya jumpa dengan dia, qala, malaikat itu bertanya. Ya, malaikat itu bertanya, aina turidu? Kamu nak pergi mana? Aina turidu? Kamu hendak ke mana? Malaikat tanya. Qala, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku nak menziarahi saudaraku di desa ni. Kampung ni. Nak, ya? Qala. Nadir. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Nak. Adakah kamu ada keinginan sesuatu ni, kamu datang ni macam harap sesuatu dengan saudara kamu ni. Maknanya bukan kerana Allah dengan. Itu malaikat kata. Kamu mari ni harap ada sesuatu ke? Ya, cuba baca ayat tu kan. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Adakah pada kamu ni sesuatu nikmat yang ada kepada saudara kamu yang kamu nak ziarah, kamu harap? Itu maksud dia kalau kita kata dalam secara terjemahan secara wording lah. Jadi maksudnya di situ kamu ziarah dia ni macam kita kata nak harap sesuatu lah. Ya. Qala, jawab si ziarah ni, la. La ghair.
Anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Aku suka dekat dia kerana Allah. Anni ahbabtuhu, tidak hanya aku mencintainya dia kerana Allah. Maknanya kita balik, yalah, sebab saudara kita kan. Kita balik nak ziarah dia kerana Allah. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtalahu fihi. Jadi aku ni, malaikat kata fa inni sesungguhnya aku rasulullah ilaika, utusan Allah kepada engkau. Malaikat kata fa inni rasulullah ilaika, aku ini sungguhnya utusan Allah pada engkau. Nak beritahulah, kita kata nak beritahu pada engkau bahawa bi annallaha, sungguhnya Allah qad ahabbaka, sayang kepada kamu. Bi annallah qad ahabbaka, sayang kepada engkau, kama ahbabtahu fihi, sama seperti mana engkau menyayangi keluarga ataupun saudaramu kerana Allah. Jadi sebab kamu sayang keluarga kamu kerana Allah, Allah sayang pada kamu. Macam kita kata perasaan Allah sayang kepada kamu tu, macam mana perasaan kamu sayang kepada kakak kamu itulah. Cuba bayangkan macam itulah kita kata. Kan? Kita kata Allah sayang, macam mana kata Allah sayang tu? Macam mana kita sayangkan kakak kita sayangkan adik kita masa kita ziarah tu, macam itulah Tuhan sayangkan kita. Allah syahadunya ya. Itulah kita balik kan, orang kata penat tu pun hilang kan. Bila kita nampak muka hidung dia, nampak kelibat dia. Jadi macam itulah juga Allah sayangkan kita. Nabi kata. Baik. Habis. Itu kelebihan kita ziarah saudara kita. Ya. Jadi kalau ada nak berkecil hati, nak apa dengan saudara adik-beradik ni, kita cubalah. Cubalah hubungkan balik. Paling baik sekali orang yang memulakan. Orang yang memulakan. Memang maaf cakap lah ya. Ramai je kawan-kawan yang duk mengadu dengan saya tu. Nak buat macam mana Ustazah ya? Dia ceritalah. Masalahnya punca macam Kak Basrah kata, harta. Itu je, tak ada masalah lain. Betul kan? Harta. Harta kan. Ini pusaka ni, yang tu. Saya pun tak tahu nak kata. Tak tahu nak selesai lah. Jadi kita tak boleh nak bagi sebab kita tak cerita kan. Jadi boleh cakap je lah. Jadi membanding setakat dengar masalah dia je lah. Nak bagi solution tu tak boleh. Sebab kita tak tahu. Kita dengar sebelah pihak. Kita dengar pihak dia. Pihak sebelah sana kita tak dengar. Kan? Jadi itulah. Jadi maknanya sebagai simpati kita kepada dia, kita dengar je lah cerita dia ya. Tapi kalau benda tu jadi kepada kita, maknanya berusaha supaya benda itu tidak berpanjangan. Sebab ingat ya, putus silaturahim ni tak masuk syurga. Itu masalahnya. Ibadat puasa, sembahyang banyak, zikir banyak semua, tapi bila putus silaturahim tak masuk syurga. Itu yang kita nak kena jawab. Dia tahu tapi ini emosi lebih. Nafsu lebih. Itu sebab itu dia, satu orang kan dia bergaduh. Tak apa, aku tunggu engkau dekat masyar, aku tuntut dekat engkau. Jangan cakap macam tu. Jangan. Selalu kan? Tak apa, dekat dunia engkau bolehlah buat. Aku tuntut dengan engkau di akhirat esok. Jangan. Lama mana kita nak tunggu tuntutan pun tak tahu. Dalam masa tu kita pun terseksa menunggu. Adalah lebih baik kita maafkan. Sebab dia nak selesaikan urusan dia dengan orang lain dulu. Dia pun tak boleh masuk syurga juga lagi sebab kan kita baca selepas kiraan amalan semua, dia akan buka satu kita panggil apa? Satu aktiviti lah pula, iaitu masing-masing boleh tuntut. Boleh tuntut. Maknanya maaf saya cerita. Katakanlah saya gaduh dengan Datuk Faridah kan. Jadi okey, saya nak tuntut dekat dia. Boleh? Datuk Faridah hari itu pukul saya. Katakan. Ataupun Datuk Faridah kata, Ustazah hari itu utang saya, tak bayar. Jadi dia ada hisah. Ada hisah, maknanya ada masa. Yang kedua saya mengata, ajar Siti Fatimah mengatur kat dia, pam bawa mulut cerita. Esok-esok ada orang bagi tahu dekat dia, Tuhan beritahu kat dia, Ustazah Ponsiah tu dulu mengata
dengan awak. Awak boleh tuntut dekat dia. Tuntut apa? Tuntut pahala saya. Tuntut pahala saya. Kalau saya tak cukup pahala, dihumbannya dosa dia kepada saya. Tak keteruk, kan? Maka adalah lebih baik saling maaf-memaaf. Maka Tuhan kata, peganglah tangan saudara kamu, masuklah kamu berdua ke syurga. Daripada kita duduk bergaduh. Ya, dan kalau habis di dunia ni habislah. Tak ikhlas ya. Jangan. Habislah, tak buat macam mana. Kita dah usaha. Dia kata kita okey, dia maafkan kita, jadi kita dah assume dia maafkan kita, nanti dia duduk akhirat macam mana? Dia tuntut, maknanya dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas tu maknanya bahagian dia lah. Kita nak ikhlas. Bermaknanya Macam tu kita kena juga. Tak tahu nak kata lah yang tu. Tapi maknanya bagi pihak kita ni kita selesailah. Itu senang. Pihak kita selesai. Maknanya kalau dia salah dengan kita, kita maafkan dia. Kalau kita salah dengan dia, kita minta maaf kat dia. Maknanya bagi pihak kita tu, kita maknanya selesaikan. Jangan kita bawa pergi ke sana. Sebab di sana jangan satu hari di sana sama dengan berapa ribu tahun. 1000 hari, 5000 hari, 5000 tahun, macam-macam tafsiran satu hari di mahsyar. Ada kata 5000 tahun, ada kata 5000, macam-macam tafsiran. Mungkin ada orang tak kecil hati dengan seseorang, dia cerita dengan kita. Yang kita dengar ni, yang kita adakah kita pun sama atau itu yang ya. Kalau ikut ceritanya, ya, tumpang share sama. Tapi tak apa, dengar. Kita dengar juga cerita dia, tapi kita nasihat dia. Tak apa. Ya, jangan kita sambung. Cukuplah setakat tu. Kita nasihat dia. Maknanya ada kebaikan pada kita. Ada kebaikan. Sebab itu dalam buku ni nanti dia kata, dalam buku ni juga, bila kita nak ziarah, kita kena cari orang yang boleh memberi kita kepentingan, salah satu dari segi agama. Maknanya kita pergi ziarah dengan dia kan. Kita pergi ziarah. Ni kakak saya. Saya pergi ziarah dengan dia. Saya akan cerita kepada dia. Adik kita yang lain pula kan. Adik, kita katakanlah. Adik Ali itulah. Betul lah hari tu kan Kak Pi, kita cerita lah ini kan. Kita mengatalah adik kita kan yang ni kan. Yang ni kakak kita. Jadi kakak pun dengar. Jadi buat macam mana? Jadi kakak dia bertanggungjawab. Cukuplah. Maafkanlah. Tak boleh kata cukuplah nanti aku panggil dia suruh maafkan kau. Tak boleh lah macam tu. Bila nak buat jangan duk cari beban. Nanti aku panggil dia untuk maafkan kau. Tak boleh. One to one, maknanya cukuplah takat tu, habislah takat tu, engkau maafkanlah dia. Cukup. Tak salahlah kita. Itulah cerita dia. Bila kita, samalah kita dengan kawan kita pun mari mengadu kat kita pula masalah kawan si X tu kan. Biasalah tu. Sama kita orang perempuan kan. Tapi kalau itulah, kalau dengar habislah. Jangan bawa mulut. Habis tak kat tu. Sebab kita la haula wala lah kena dengar juga dia cerita kan. Kalau mampu beri nasihat dekat dia cukup. Kalau tak mampu diam je. Habis tak kat tu. Habis cukup. Yang jadi masalahnya dia cerita satu inci kita panjang satu kaki. Berjela-jela. Itu masalahnya tu, itu yang dilarang tu. Ya. Baik. Muka surat 50. Sebaik-baiknya bila kita nak ziarah ni dia kata hendaklah saudara yang dikunjungi termasuk orang-orang baik. Orang baik. Kita nak pergi ziarah tu biarlah kita ziarah orang yang baik-baik. Itu agaknya orang duk ziarah tu guru tu. Orang baik, beriman dan berilmu. Ahlul khair wal iman wal alim.
Sebab dia terjemah buku ni bukan dia karang ni, dia terjemah daripada buku Arab. Bila kita nak ziarah ya, sehingga ia dapat mendapatkan manfaat keagamaan dari kunjungan yang dilakukan. Itu maksud dia. Dan bila kita pergi ziarah dia, kita mendapat manfaat keagamaan. Macam kita pergi ziarah kan, macam kita katalah pergi ziarah rumah siapa. Tak kira kalau rumah kawan kita pun tak apa. Tapi kawan kita ni orang yang kita kata dia galakkan kita pergi, orang yang beragama. Kita paling simple, kita pergi, kita duduk macam tiba anak dia balik kan. Anak dia balik, Assalamualaikum. Kan? Jadi kalimah Assalamualaikum anak dia itu kita pun terentap. Bagusnya anak dia. Kan? Aku pun kena ajar anak aku macam tu jugalah. Sebab selama ni anak kita pun tak pernah pergi salam, masuk balik-balik buka pintu kak, masuk aja. Rupanya kita pergi rumah kawan kita ni, sebelum nak masuk anak dia Assalamualaikum. Kan? Lepas tu dah masuk tu salam dengan kita dulu. Tetamu mak dia. Itu manfaat keagamaan yang mana kita mendapat pengalaman yang kita tak pernah dapat selama ni. Dalam keluarga kita mana ada anak kita balik, masuk bilik dia je, tutup, senyap, tumpah. Kan? Tapi anak kawan kita ni bagusnya bagi salam, masuk salam dulu. Kan? Kita pun rasa sejuknya datang rumah dia. Rasa kan? Terus buka ini selimut. Terus buka pasmina dia selimut. Itu maksud dia manfaat keagamaan. Apa-apa sajalah manfaat keagamaan yang didapat dari kunjungan yang dilakukan dan meraih doa kebaikan dari mereka. Maknanya bila kita nak balik, dia kata mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Sihat anak beranak. Itu doa-doa dia. Sebab itu dalam hadis dia kata bila tetamu datang rumah kita, apa yang nak bawa dia datang bawa rezeki, dia balik bawa balik iya. Benda-benda yang negatif dia angkut bawa balik habis. Dia datang dia bawa yang positif, tapi bila nak balik yang negatif semua dia angkut bawa balik. Maka bagus. Dia tinggal tengah jalan dia pun tak balik rumah dia juga. Itulah bagusnya ziarah menziarahi ini ya. Baik. Jadi Rasulullah bagi bandingannya, maknanya Rasulullah bersabda, masalul jali salih. Umpama duduk majlis yang baik-baiklah. Majlis yang elok-elok ni maknanya ziarah lah, ziarah yang elok ni. Kahamilil miski, seperti mana pembawa minyak kasturi. Kita duduk dalam satu majlis ni, majlis itu seperti mana saya nak buat cerita nak terang tak erti. Kahamilil miski maknanya yang dalam ramai-ramai ni kita duduk, adalah orang yang bawa miski ni maknanya wangi. Apa? Kasturi, kasturi. Bawa minyak wangi lah, bawa Avon lah. Bawa tu ya. Fahamilul miski ya, maknanya yang baik seperti pembawa minyak kasturi. Fahamilul miski, pembawa minyak kasturi itu, pembawa Avon itu, imma an yuhziyaka, sama ada dapat memberimu minyak kasturi, pembawa kasturi itu, Avon itu sama ada dia boleh bagi minyak kasturi kepada engkau. Wa imma an tabta'a fihi minhu, ataupun kamu beli, dia jual dekat kamu beli. Kan? Kamu beli daripada dia. Antajida minhu rihan tayyiban. Macam mana pun kamu akan mendapat wangi, mencium wangi daripada kasturi itu. Itulah bandingan dia. Kan? Nak kata apa? Hadis Nabi bandingan dibawa tu kan? Dalam satu majlis yang baik, yang baik tu dia kata majlis orang-orang yang majlis yang elok lah. Satu majlis yang elok macam kita lah majlis ilmu kita ni. Umpamanya dia kata macam pembawa kasturi. Kita akan dapat wangi daripada kasturi itu sama ada dia bagi dekat kita benda tu, kita dapat wangi dia, ataupun kita beli daripada dia. Kan? Kalau tidak pun cium bau dia.
Jadi itulah maknanya bagusnya, gambaran bagusnya kita bersedekah. Kita ziarah. Kita ziarah, ya. Baik. Rasulullah juga bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berkawan, berteman illa mu'minan, kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah memakan makananmu, jangan makan makananmu illa taqiyun, melainkan orang yang bertakwa. Sebab tu ada orang tanya tu, Ustazah, kita bagi sedekah ada orang tak semayang boleh tak Ustazah? Saya selalu orang tanya. Agaknya dia ambil faham di hadis ni agaknya. Itulah. Dia nak kata macam mana ni? Ya? Sebenarnya kita berkawan dengan dia boleh kalau kita boleh dakwah dekat dia. Kalau kita berkawan dengan dia, kita pun tercelup dengan dia, lah. Ketika itu jangan. Kan? Ketika itu jangan. Jadi maknanya kita ni bila-bila pun di pihak yang maknanya pihak pendakwah lah. Kita nak maknanya kepada amar makruf nahi mungkar. Peranan amar makruf nahi mungkar. Apa-apa pun. Jadi kalau agak orang tu nak boleh mempengaruhi kita, wala tu sahib. Jangan berkawan. Sebab itu selalu pesan kita kawan dengan orang baik-baik, orang baik. Kita dengan anak kita pun sama kan. Kalau tahu kita tak dan kita tak bagi pi dah. Kan? Kalau tahu terbaik, hilang. Sebab bukan dia yang mendakwah orang tu yang akan ajak dia jadi tak elok. Kan? Macam saya dulu di sekolah lah, budak lelaki tu kalau dia berkawan dengan budak isap rokok, tak lama. Tu yang nak cari orang yang isap rokok tu. Supaya jangan isap rokok. Sebab memang ya. Tak boleh nak katalah benda tu kan, benda tak elok kan. Jadi la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jadi maknanya kalau kita dengan orang susah kita nak bagi makan pun mesti ada unsur dakwah. Ambillah, ini rezeki awak Allah beri. Dakwah dah tu. Cukup lah. Kan? Ini rezeki Allah. Bukan saya. Saya ni hanya maknanya antara je. Tak payah nak bicara dekat dia. Ambillah, ini rezeki Allah. Ini rezeki awak hari ni. Dakwah dah tu. Jangan kata, ambillah ini saya beli di pasar, mahal tau ni. Bukan senang nak boleh beli ni. Cakap macam tu tak boleh. Tak boleh. Itu cakap orang yang bongkak. Sombong. Kan? Rasalah sedap. Kata, saya beli tadi. Sedap. Ini rezeki. Tuhan bagi rezeki awak. Ya. Tapi jangan. Orang kaya, orang ni kadang dia cakap pun. Dia keluar bahasa macam tu. Pedih tu. Tapi sebenarnya kita ni, sebab tu Arab kata jangan bergurau. Dan elak daripada bergurau yang melebih-lebih. Tu yang kata orang Kedah cakap kasar tu. Itulah. Tak tahu macam mana datang orang Kedah cakap kasar. Kalau kajian dari segi antropologi, sosiologi, pasal Kedah tu negeri dia mendatar. Bila mendatar, terbuka, dia kena cakap kuat. Banyak orang Kedah tak dengar. Dia kena sebab angin bawa. Dia kena cakap kuat. Bila dia cakap kuat, dia nak berhenti, mana boleh berhenti, dia kena ayak. Ambil ayak. Jadi dia kena cakap kuat. Itu tune dia tu. Tapi kalau orang Johor cakap boleh beri saya minuman, pasal apa? Sedia berada di kaki Gunung Ledang. Tahu tak? Geografi kan? Johor kan? Di kaki Gunung Ledang. Jadi gunung, sejuk, cool. Itu cerita dia lah. Tapi cerita-cerita pun betul juga kan? Boleh jadi itulah. Nak Selangor. Tak dah, saya menjadi orang Selangor dah. Okey, lawak ya, lawak. Ya. Macam mana tak hebat? Minum darah ya. Minum
Kan kisah yang dia potong sayur itu kan, hebat oh. Lawak je ya, habis takat ni je ya. Baik. Umar Al-Khattab radhiyallahu berkata, aku meminta izin kepada Nabi SAW ketika nak berangkat umrah. Lalu beliau mengizinkan aku seraya bersabda. Nabi kata pergilah, tapi Nabi bersabda, janganlah kamu melupakan kami dalam doamu. Kita pun rupanya ya, ini petikan kata-kata Saidina Umar ni. Kita pun selalu bila nak pergi, ada orang nak pergi umrah, doalah kat kami sama ya. Rupanya ini ayat dia. Doa musafir. Janganlah kamu melupakan kami dalam doamu. Umar berkata, sesungguhnya perkataan itu jauh lebih membahagiakanku daripada seandainya aku diberi dunia seisinya. Apa maksud? Kan? Maknanya di situ kita boleh katakan bahawa Nabi sentiasa ingatkan Umar. Ingat. Kan? Walaupun berjauhan sentiasa ingat. Kan? Jadi seolah Nabi kata, aku selalu ingatkan kau. Kau jangan lupa kami sama kan? Nampak tak? Macam kita lah dengan kekasih kita dulu. Kan? Saya selalu ingatkan awak. Awak ingat saya tak? Kan? Dia punya. Kat Basrah kata dia lah tu. Tapi gitulah. Tapi tak adalah. Saya tak adalah macam tu. Orang Kedah mana reti cakap bahasa-bahasa macam tu. Sama-sama orang Kedah pula. Dia pakai ngap dia. Okay. Tak habis-habis dengan melawak. Tapi ya, ayat ni kita boleh buat quotation ya. Janganlah kamu melupakan kami dalam doamu. Kan? Sedap. Ini Datuk Fadilah kena cakap selalulah ni. Dia yang kena hafaz doa ni. Kan apa ni dia punya pesanan ni. Tak ada Arab ni. Nanti saya cari quotation Arab. Tapi kalau quotation Arab ni sebelah pihak tak faham pula. Ya. Ya, terjemahan dia sedap. Sungguhnya perkataan itu jauh lebih membahagiakan daripada seandainya aku diberi dunia seisinya. Macam satu hadis Nabi kata semayang sunat subuh kan. Jauh lebih besar daripada apa seisi dunia. Jadi semayang sunat subuh tu jangan tinggallah. Walaupun kita semayang seorang, kita bangun dah pukul 6. Kita bangun dah pukul 6.30. Sekarang pukul 6 subuh kan. Belum pukul 6 kita subuh. Kita semayang, kita jaga pukul 6.30 kita semayang subuh. Semayang sunat juga. Ada orang tanya saya semayang pukul 6.30 semayang sunat subuh tak Ustazah? Dia ingat nak semayang sunat subuh tu lepas azan dia, lepas pada tu tak ada sunat subuh dah. Sebelum subuh dan selagi ada subuh semayang. Tapi macam kita tak mungkin dah kot kan. Sekarang 4.30 tu dah ready lah bangun. Kan? Kalau tak bangun, orang lain pun semua. Kenapa tak bangun? Matuk tak bangun lagi. Matuk tak bangun lagi. Ini matuk pula kerja. Kena titik semua bilik itu kan. Nak suruh bangun. Ya. Namun, hendaknya seorang Muslim tidak terlalu sering berkunjung sehingga menimbulkan kebosanan. Selit pagi pukul 4 dia sampai dulu. Sehingga menimbulkan kebosanan. Dan juga tidak terlalu jarang. Jangan terlalu jarang sangat sampai 5 tahun, 6 tahun kan, sampai dah terlupa kan. Lainlah PKP baru ni tak boleh katalah kan. Janganlah terlalu jarang sehingga mengakibatkan kerenggangan hubungan. Rasulullah bersabda, zur ghibban tazdad hubban. Zur ghibban, kunjungilah saudaramu sesaat demi sesaat, tazdad hubban, nescaya cintamu akan semakin kuat. Tazdad ni maknanya semakin kuatlah, hubban cinta, hub. Semakin kuat. Zur ghibban. Ziarahlah ya. Dia kata sesaat demi saat
tazdad hubban, bertambah cinta kamu, ya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya, sebab selalu Jibril datang duk ziarah Nabi kan, turunkan wahyu sebagainya, tapi satu ketika Jibril tak datang, kan? Apa ni cerita ayat dalam surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha. Ya. Ya. Apa yang menghalangmu untuk mengunjungi kami lebih sering dari kunjunganmu selama ini? Dia tanya Jibril. Kan? Apa yang menghalang? Sebab Jibril tak datang lama kan. Lalu turunlah ayat ni. Bukalah ya ayat surah Maryam. Ya, kami turun, ini maksud ayat. Kami turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Baginya apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami serta apa yang ada di antara keduanya. Maksud ayat ni iaitu mereka akan turun dengan izin Allah. Maknanya bukanlah mereka turun sendiri-sendiri suka-suka hati, ya. Baik. Ketika berkunjung ke rumah saudaranya, hendaklah seorang Muslim menerapkan adab-adab Islam. Ini adab, ya, adab berkunjung. Pertama, mengucap salam dan meminta izin kepada tuan rumah. Jangan pergi buka pintu terus masuk. Ya, ucapkan salam. Ya, berdasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur, wahai orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, jangan kita terus masuk, ya. Rabi' menuturkan anna rajulun, ya, ini ceritalah, anna rajulan min Bani Amir, seorang lelaki daripada Bani Amir, istazana ala Nabi SAW, minta izin kepada Nabi. Wa huwa fi baitin, masa itu Nabi berada dalam rumah, ya, Nabi ada dalam rumah. Faqala aliju, lelaki itu kata, boleh saya masuk? Terus dia minta, boleh saya masuk? Faqala Nabi SAW di khadimihi, Nabi terus pergi jumpa khadam dia, pembantu dia, ya. Ukhruj ila hadza fa'allimhu listizan, maknanya kamu keluar pergi jumpa lelaki itu, ajar dia macam mana cara nak minta izin. Nak ajar lelaki itu macam mana nak minta izin. Faqul lahu, jadi khadam dia pun pergilah kata, ajar lelaki itu, qul, kamu cakap dulu Assalamualaikum. Jangan terus-terus, boleh saya masuk? Patutnya Assalamualaikum dulu. Adkhulu fasami'ahu ar-rajulu. Ya. Jadi maknanya ucaplah. Lepas itu mana? Adkhul. Lepas bagi salam barulah adkhul, boleh saya masuk? Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Lelaki itu ajar kepada khadam Nabi, ajar pada lelaki itu. Fatul, kamu kata dekat kamu kata Assalamualaikum. Lepas tu adkhul, barulah minta, boleh saya masuk? Fasami'ahu ar-rajulu, lelaki itu pun patuh ikut buat macam tu. Faqala, lelaki itu pun balik semula, dia pergilah, dia kata dekat Nabi, Assalamualaikum. Dia bagi salam dekat Nabi, adkhul, boleh saya masuk? Dia minta izin untuk masuk. Fa'azina lahun Nabi, Nabi mengizinkan dia. Fadakhala, maka dia pun masuklah. Itu cerita dia. Ya. Jadi nak bagi jelas lagi, baca ni, saya terjemah mulut saya aja, tapi saya rasa terjemah ni pun dah boleh faham, ya. Ya. Yang kedua, pulang kembali jika sudah meminta izin 3 kali sedangkan tuan rumah tidak kunjung keluar dan tidak berkenan menerimanya. Pulang kembali maknanya baliklah. Assalamualaikum 3 kali. Dah, tu salah dia jenguk-jenguk, semua baliklah. Ya. Ya, surah An-Nur juga, ya. Surah An-Nur ayat 28. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin.
Puasa duk dengar orang dekat dalam tapi nampak kelibat. Kan? Betul. Banyak terjadi kes macam selalu tu saya 2-3 kali juga orang telefon. Bukan telefon tanya. Saya nak pergi ziarah orang sakit. Dengar suara dalam, bagi salam tak jawab. Tapi duk nampaklah macam Datuk Fadilah kata lalu keluar ni apa semua kan. Manalah kita tahu kan. Itulah. Jadi kalau dah macam tu, jadi tak payahlah jerit-jerit balik je lah. Mungkin ya, macam saya kata dulu dah, kadang kan jaga orang sakit ni kan letih juga orang yang nak layan tetamu tu kan. Jadi cara yang terbaik sekali kita bagi tahu dulu dah. Lah ni kita telefon tu boleh ada kan. Telefon lah. Itulah. Okey. Dan jika dikatakan padamu kembali sajalah balik, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Rasulullah bersabda, "Iza sta'zana ahadukum salasan." Apabila kamu minta izin pada salah seorang daripada penghuni rumah itulah, ahadukum minta izin 3 kali. Salasan 3 kali, falam yu'zal lahu, tidak memberi izin kepada tidak memberi izin kepada dia oleh tuan rumah, raja'a, rujuk balik je lah. Adik-beradik kakak pun rokah jugalah. Rokah jugalah sampai dia dah dengar lah, sampai dia pergi masuk. Jangan dah macam jangan. Tapi jangan masuk pokok pintu. Keliling rumah tengok pokok ada orang. Keliling rumah tu. Boleh jadi dia duduk belakang mana. Ya. Ni sekejap lagi ada ni. Baca nombor 3. Ya, betul. Kita selalu pergi menghadap. True ya. Rupanya dia kata, tidak berdiri di depan pintu, tetapi berdiri di sisi kanan atau kiri pintu. Saya kan maaf cakaplah. Rumah saya tu kan selalulah tetamu datang, tapi kan orang tabligh ni bagus. Dia datang rumah kita, bagi salam, dia tak duduk straight tau. Dia duduk tepi tu, tepi pintu. Assalamualaikum, maknanya dia dah belajar adab. Kita baru tahu hari ni. Dah lama dah duk buat tu, pagi je zoom depan pintu. Assalamualaikum, maknanya duduk tepi pintu. Sisi kanan atau sisi kiri ya. Syekh Muhammad Ali Asy-Syabuni berkata, hendaknya seorang tamu tidak berdiri di depan pintu, tetapi hendaknya ia berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu. Kerana diriwayatkan dalam hadis sahih bahawa Rasulullah SAW ketika mengunjungi suatu kaum, beliau tidak berdiri di depan pintu, tetapi beliau berdiri di sisi kanan atau kiri pintu seraya mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum 2 kali. Hal itu kerana rumah-rumah pada zaman tu belum dipasang pintu. Ya betul, kain. Macam kita pergi Mekah kan, bilik air dia tu kan kain dia. Ya. Pada masa sekarang, rumah-rumah sudah memiliki pintu-pintu yang tertutup. Niatnya seorang Muslim tetap berpegang teguh dengan adab ni, walaupun dah ada pintu. Ikutlah sunnah. Ini ikut sunnah ni. Kan, ikut sunnah. Sebab ketika pintu rumah dibuka, seorang yang mengetuk pintu bisa melihat hal-hal yang tidak sepatutnya ia lihat, sehingga membuat tuan rumah merasa terganggu. Ya, okey, jelas. Yang keempat, tidak mengintip dari lubang pintu. Betul. Kan tingkap orang nakal kan. Jangan mengintip ya. Jangan mengintip. Sahal bin Sa'id, Sahal bin Sa'd menuturkan, ittala'a rajulun min hujrin fi hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi midraj yahuku bihi ra'sahu wa qala law a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi 'ainika innama ju'ila istizanu min ajlil basar. Kan seorang sahabat lah, dia rumah Nabi tu ada lubang lah kot, kita kata pintu nakor macam ni lah kan, pintu dia pergi jenguk je. Nabi kata kalau tahu macam tu bojor mata tak. Kan ada dia kata, Nabi kata jadikan ya, minta izin tu ya demi menjaga pandangan, minta izin ya. Assalamualaikum tu maknanya untuk menjaga pandangan ya. Baik. Yang kelima, tidak memasuki rumah jika tuan rumah yang ada hanya isteri, sedangkan pihak suami tuan rumah sedang berpergian jauh. Ya, alasan kerana hal ini dapat mengundangkan fitnah. Ya, kalau orang lelaki lah yang pergi, tapi sebab itulah kata bila dia nak pergi tu patutnya dia bawa lah kita sama kan. Ini tak pergi seorang-seorang jadi itulah kan. Ya. Itulah kan. La taliju 'alal mughibati fa inna syaitana yajri min ahadikum majrad dami. Jangan kamu masuk ke rumah wanita-wanita yang pergi mughibat. Mughibat ni maknanya wanita-wanita yang mughibat, yang suami dia pergi jauh. Mughibat. Yang ditinggal. Wanita-wanita yang ditinggal pergi suaminya. Yang suami mughibat ni outstation lah. Fa inna syaitan, sungguhnya syaitan bergerak yajri min ahadikum pada diri salah seorang di antara kamu seiring dengan aliran darah. Yajri, ya, yajri mengalir. Majra, yajri, ya, ahadikum, ya, majra dami. Jadi maknanya kita ni maknanya darah duk mengalir ni. Bersama dengan darah mengalir ni syaitan. Jadi syaitan tu dia ikut ni kita punya ni, kalau ikut Dr. Harundin, urat-urat darah kita ni. Dia masuk ikut situ lah. Itulah. Hendaknya tuan rumah pula. Tuan rumah pula, orang yang dikunjungi. Ini bagi kita tetamu, ini tuan rumah pula. Memuliakan saudara yang mengunjunginya dengan menyediakan makanan seumpamanya. Semampu dia lah. Ya, dan menyiapkan fasilitas yang dimilikinya. Janganlah tetamu nak datang tu maknanya tak ada bersedia langsung. Yang menggambarkan tak bersedia untuk terima tetamu lah kan. Karena dia tak habang awal. Tahu nak cukup tak habang awal kan. Assalamualaikum tu kira dia habang dah tu, dia sampai. Ketika tu kan kaki tangan semua sepak semua dah. Sepak terajang semua dah kan. Itulah kan. Baik. Dalam satu hadis yang Ummu Bujaid radhiyallahu anhu mengunjungi bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami. Ya. Ummu Bujaid ni dia kata Rasulullah mengunjungi kami keluarga Bani Amr. Fi Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf. Lalu fa'attakhizu lahu sawiqatan fi qab'atil li. Aku buat untuk dia sari buah dalam sebuah gelas. Maknanya dia buat sari, buat jus lah, buat air buah dalam satu jug lah, dalam satu jug. Fa iza jaa saqaituha, bila Nabi datang, aku beri dia minuman. Ya Rasulullah, qultu Abu Bujaid, Ummu Bujaid ni kata, ya Rasulullah, innahu ya'tini as-sa'ilu. Ya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kadang-kadang ada seorang pengemis menziarahi aku, mendatangi aku. Lalu fa'atazahhadu lahu ba'din ma indi. Lalu aku merasa berat untuk membagi. Rasa beratlah nak bagi apa yang ada ni. Rasa macam, yelah macam kita kata sayanglah nak bagi. Rasa berat nak bagi. Atau kadang-kadang kita
tak padan lah nak bagi yang maknanya ialah kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Jadi Nabi kata apa? Faqala da'i fi yadil miskin walau zilfan muhraqan. Nabi kata letakkan di tangan orang miskin meskipun hanya pecahan genting. Bagi, maksud dia pecahan genting ni maknanya bagilah apa pun dekat dia, dekat dia. Walaupun maknanya pecahan genting ni maknanya benda yang orang dah tak mau dah kan. Macam pecahan genting ni macam kita lah. Tak genting tu kan. Jadi kalau nak guna pun kita tepek gitu je kan. Jadi maknanya bagilah dekat dia walaupun sikit. Walaupun sikit. Sekalipun apa yang kita bagi tu kita rasa pada kita macam tak maulah, pisang pun dah macam nak busuk dah, rambutan pun tapi bagi. Sebab dia kata tu letakkan di tangan orang miskin. Kita letak nilai tu pada diri kita, tapi bagi orang miskin bermakna dia boleh makan. Itu maksud Nabi. Sebab pecahan genting ni maknanya kalau bagi orang yang berada ada nilai. Tapi kalau bagi orang susah, dia boleh ambil balik tepek jadi dinding rumah dia. Itu maksud dia. Jadi kita jangan orang kata memanglah satu ayat lan tanalul birra, Nabi kata tak dapat, Allah kata tak dapat kebajikan melainkan kita kena bagi apa yang kita sayang. Betul kita terima ayat tu betul. Tapi dah kadang-kadang dia memang rumah kita hebatlah sebab kan tak ada apa. Kan? Bahkan yang ada biskut Mary je. Itu pun dah pecah-pecah. Dah kan, dah seredak dah kan. Kita rasa alah kan. Boleh. Walaupun itu saja, sebab itu saja yang ada. Sebab apa orang kata Ummu Bujaid ni tanya Nabi, aku diziarahi kan oleh orang susah kan. Rasa nak bagi macam tak nak bagi ni biskut Mary, krim crackers hancur-hancur macam ni. Tapi bagi orang miskin, ya. Diriwayatkan bahawa Ibrahim bin Nashis mengunjungi Abdullah bin Al-Haris. Lalu ia melemparkan bantal yang didudukinya ke arah Ibrahim seraya berkata, barang siapa yang tidak memuliakan teman duduknya, maka dia bukan dari golongan Ahmad alaihi salam dan bukan pula dari golongan Ibrahim alaihi salam. Jadi maknanya bila tetamu mari itu maknanya layanlah dia. Ya, maksudnya di situlah. Ini macam kita lah kadang nak kata macam mana ni? Memang adat Melayu kita bagi juga. Ayah bujang teh pun, bujang pun tak apa. Kan? Itu yang saya kata tu balik kepada air kotak tu. Balik pada air kotak kan. Siap-siap dah. Air mineral kan. Jadi kesimpulannya hendaklah kita berusaha menjadi orang yang senang berkunjung kepada saudara-saudara sesama Muslim dan senang dikunjungi oleh mereka. Jangan kita senang pergi rumah orang nak mari kita payah kan. Dengan begitu kita bisa tetap saling mengunjungi di syurga nanti. Itulah ayat-ayat. Saya suka buku ni macam itulah, ayat-ayat dia tu sedap. Bahasa dia tu kan, walaupun kadang-kadang apa orang kata kadang macam nahu dia macam tak kena sikit kan, tapi bahasa dia tu sedap. Ya. Okay. Habis. Alhamdulillah. Habislah. Boleh tutup kot. Ngam. Ya. Okey. Doa penutup ya. Doa pun fil kutub. Ya, fil kutub. Atau ada siapa-siapa boleh baca doa pula? Siapa-siapa? Okay. Baik. Saya macam ni kan, saya dah baca buku itu. Okey, baik.
Allah Rabbi, saya pun bolehlah sikit-sikit. Sebab kata pensyarah saya dulu, 1 huruf dia lebih pun dengan anak murid. Kan? Dia cakap, senior pada anak murid tak sampai 24 jam. Sebab dia nak bagi kuliah kan, pagi esok, malam tu pun dia baca. Pukul 12 malam baca, pukul 8 bagi kuliah. Tak sampai 24 jam, kata dia pensyarah saya lah. Pensyarah yang tawaduk macam tu lah kan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma infa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, manfaatkanlah apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkan kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kami ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau sempitkan hati kami ba'da iz hadaitana, selepas Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana zunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dah.